Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Pada pagi ini saya akan kongsikan kepada Anda satu kabar berita yang buruk diterima Istana Negara dan sekaligus diterima oleh Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya teruskan, tolong bantu saya subscribe channel ini dan juga tolong share juga channel ini, video ini kepada seluruh pelosok Malaysia supaya kamu juga dapat membantu saya untuk memperkembangkan channel saya dan saya akan sentiasa sampaikan info terkini politik di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, menjadi pertikaian ramai orang, menjadi perbualan ramai orang, Kerajaan Perpaduan pada hari ini di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang paling saya tak puas hati, sehingga terdapat banyak berita yang mempertikaikan keputusan terkini daripada yang di Pertuan Agong. Lantikan Agong seolah-olah dipermain-mainkan, seolah-olah mereka tidak menganggap serius lantikan Agong, sedangkan cadangan Kerajaan Perpaduan adalah daripada yang di Pertuan Agong. Jadi kenapa masih ramai nak pertikaikan? Ada yang kata mereka ini menghina Agong, tidak menghormati keputusan Agong. Jadi hari ini satu berita yang sangat mengejutkan saya ingin kongsi kepada kamu. Azman hina Agong, tomah kerajaan, sekarang sebagai kerajaan zina. Ini memang tidak patut, tuan-tuan dan puan-puan. Calon PN bagi kerusi Parlimen Padang Serai, Datuk Azman Nasruddin digesah untuk membuat permohonan maaf selepas membuat kenyataan kononnya kerajaan yang dibentuk ketika ini adalah kerajaan zina. Calon PH Dr. Muhammad Sofi Razak berkata, kenyataan Azman itu tidak wajar dan dilihat sebagai menghina yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullari Ayatuddin Al-Mustafa Bilasha. Semua orang tahu, semua rakyat Malaysia tahu, ahli politik di Malaysia tahu, kepimpinan-kepimpinan parti tertinggi maupun parti kecil di Malaysia sudah tahu Kerajaan Perpaduan dicadangkan oleh Al-Sultan Abdullah. Jadi sangat tidak wajar beliau mengeluarkan kenyataan begitu. Bukan Azman saja, bahkan beberapa pemimpin tertinggi yang lain juga. Contohnya Hadi Awang, Muhyiddin Yassin. Mereka seolah-olah berani mempertikaikan keputusan Agong. Ini adalah lantikan Agong. Sehingga hari ini seminggu Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10, masih ada juga berita yang kita dengar berkenaan dengan lantikan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Lantikan beliau masih lagi diragui oleh beberapa pemimpin-pemimpin politik di Malaysia. Sehingga kan ada yang mengaitkan, yaitu Presiden PAS sendiri, mengaitkan Anwar Ibrahim, lantikan Perdana Menterinya dikait rapat dengan Israel. Tapi akhirnya polis akan buka kertas siasatan untuk Hadi Awang. Jadi tuan-tuan dan puan, tidak wajarlah Kerajaan Perpaduan pada hari ini dipertikaikan. Ini adalah lantikan daripada yang di Pertuan Agong, bukan rakyat biasa, bukan pemimpin politik yang melantik Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, tetapi ini adalah lantikan daripada Agong. Semua orang tahu Kerajaan Perpaduan dicadangkan Al-Sultan Abdullah, jadi sangat tidak wajarlah beliau mengeluarkan kenyataan begitu. Saya menggesa beliau memohon maaf atas kenyataan berniat jahat dan mempunyai implikasi negatif itu. Jadi dalam pada itu, tuan-tuan dan puan-puan, terkini Agong terima menghadap Perdana Menteri. Ini adalah pertama kali Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap yang di Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri ke-10. Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullari Ayatuddin Al-Mustafa Bilasha berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
di Istana Negara. Bertarik 29 7.31 malam berita ini diterbitkan. Sesi menghadap itu yang pertama selepas Anwar menerima surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahasia Perdana Menteri ke-10 pada 24 November. Turut disertakan 4 keping foto yang di Pertuan Agong. Jadi menjadi tanda tanya, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10, menghadap Agong buat pertama kalinya sebagai Perdana Menteri ke-10. Adakah mereka membincangkan tentang kabinet kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Sehingga hari ini kabinet menteri-menteri yang dilihat bakal dilantik menjadi Perdana Menteri ke-10 masih lagi belum ada bayangan yang tepat. Memang banyak ramalan orang buat berkenaan dengan siapa yang bakal menjadi menteri. Contohnya, ada yang kata timbalan Perdana Menteri diambil daripada Barisan Nasional, yaitu Muhammad Hasan. Jadi menjadi tanda tanya lagi tuan-tuan dan puan-puan, sebab kuota untuk Barisan Nasional sudah pasti menjadi keutamaan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim memilih mereka, melantik mereka di dalam jawatan menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan. Untuk klaster mahkamah pula tuan-tuan dan puan-puan, contohnya dalam Barisan Nasional Zahid Hamidi dan juga Bung Mokhtar. Dalam Pakatan Harapan pula, parti komponen yang bergabung dengan Pakatan Harapan yaitu Muda, dan calon menteri yang kita mendengar kabar angin adalah Syed Saddiq. Namun beliau juga adalah salah satu daripada klaster mahkamah dan masih mempunyai KS mahkamah. Dan begitu juga dengan daripada Pakatan Harapan, yaitu DAP Lim Guan Eng. Keempat-empat nama ini dikabarkan tidak boleh menjadi menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan sebab mempunyai KS mahkamah. Tapi satu kenyataan kemarin daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10, berkenaan dengan pertanyaan kepada beliau bagaimana dengan klaster mahkamah yang bolehkah mereka menjadi menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan. Lalu Perdana Menteri telah memberi jawaban dan penjelasan yang simple, yaitu selagi belum dikenakan hukuman, mereka masih dianggap tidak bersalah. Itu adalah jawaban Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana komen Anda berita hari ini tentang yang di Pertuan Agong, keputusan yang di Pertuan Agong seolah-olah dipertikaikan sehingga sanggup mereka membuat kenyataan bahwa kerajaan perpaduan pada hari ini adalah kerajaan zina. Sekaligus makna kata mereka telah menghina keputusan yang di Pertuan Agong. Ini sangat tidak relevan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi teruskan bersama di dalam channel ini. Inilah berita pagi ini yang sangat menggemparkan rakyat Malaysia. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan info politik seterusnya. Jangan lupa tekan butang subscribe tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih.